KPM. Didik TV KPM. Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua yang sedang menonton Didik TV KPM pada ketika ini? Anda bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan untuk kali ini sukses SPM 2022 pecutan. Yang mana kita anda nampak depan saya ni ada lukisan-lukisan. Jadi sudah pasti kita nak belajar, kita nak tahu teknik sama-sama bagaimana nak menjawab SPM untuk mata pelajaran pendidikan seni visual. Tapi walau bagaimanapun, topiknya kita tak pasti lagi. Kertas berapa kita nak bincangkan ni? Siapa cikgu yang akan bersama dengan kita? Kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia cikgu yang akan bersama dengan kita, seorang bunga yang luar biasa. Kita ada Cikgu Juraiti Mokhtar daripada SMK Lancang Pahang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Azhar. Ini bukan kali pertama kita bersama Cikgu dalam bersiaran di Didik TV KPM. Jadi Cikgu, kita mengenali Cikgu. Saya kena percaya murid juga tahu dan kenal Cikgu Juraiti. Dan kita ada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik Cikgu, pendidikan seni visual ni tak asing dengan Cikgu. Betul. Jadi topik yang kita nak bincangkan ni, kita nak bincang kertas 1 ke kertas 2 ni Cikgu? Kita bincang semua. Kita bincang semua. Kita bincang semua. Okey, baik. Apa yang kita nak fokuskan Cikgu kali ini Cikgu? Kali ini kita fokuskan, kita tengok format pentaksiran dan bagaimana teknik menjawab untuk kertas 1 dan juga kertas 2 dalam pendidikan seni visual. Okey, baik Cikgu, kita tak nak lengahkan masa lagi. Semua dah tertunggu-tunggu. Kita nak teruskan untuk pecutan SPM, sukses SPM 2022 pecutan dengan mata pelajaran kita pendidikan seni visual. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Cikgu mulakan dengan teknik menjawab pendidikan seni visual. Okey, pertamanya Cikgu akan bagi tahu format pentaksiran. Okey, format pentaksiran untuk mata pelajaran pendidikan seni visual terdapat 3 format, iaitu kertas 1, kertas 2 dan juga kertas 3. Yang mana kertas 1 ni soalan berbentuk objektif yang merangkumi 40 soalan. Okey, masa yang diberikan adalah selama 1 jam. Okey, untuk kertas 2 adalah seni halus ataupun lukisan, yang mana murid-murid akan diberi soalan seni halus sebanyak 6 contoh dan murid akan pilih salah satu soalan sahaja. Manakala kertas ketiga pula adalah kertas kerja khusus Azhar, yang mana murid diberi pilihan sebanyak 4 soalan. Murid akan pilih salah satu sahaja. Cikgu teruskan. Baik Cikgu. Okay, ini format pentaksiran bagi kertas 1 pendidikan seni visual, yang mana jenis instrumen yang digunakan adalah ujian bertulis, macam Cikgu ceritakan tadi, mengandungi 40 soalan objektif. Okay, masa yang diberikan adalah 1 jam dan murid perlu menjawab ke semua soalan yang diberikan. Okey. Mempunyai beberapa aras kesukaran, mengikut piawaian. Cikgu teruskan lagi untuk kertas 2 pendidikan seni visual. Okey, bagi kod kertas 2661/2 untuk mata pelajaran pendidikan seni visual ini, jenis instrumen dia adalah ujian melukis. Okey, yang digunakan sejenis item amali. Okey, murid perlu melukis dan soalan akan diberikan 1 minggu lebih awal. Okey, jadi ada 6 soalan pilihan, murid akan pilih salah satu. Kemudian murid akan menjawab dengan wajaran masa yang diberikan adalah selama 3 jam Azhar. Oh, 3 jam Cikgu? Ya, 3 jam. Okey, seterusnya kita ada kod kertas yang ketiga, iaitu kertas ketiga ni adalah untuk format pentaksiran pusat. Okey, satu
pusat, iaitu tugasan dalam bentuk penghasilan karya, yang mana murid akan diberikan 4 contoh soalan ataupun 4 pilihan soalan. Murid akan menjawab salah satu dan menghasilkan kerja khusus, portfolio dan juga karya seni visual, Azhar. Baik, itu dia kita dapat tahu format pentaksirannya cikgu untuk ketiga-tiga kertas. Betul. Yang murid-murid kita akan lalui dan juga hadapi untuk SPM nanti. Baik cikgu, kejap lagi cikgu mungkin kita nak teruskan dengan bagaimana kita nak kupas satu persatu setiap kertas yang akan kalian ataupun kita semua duduki. Tapi kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sukses SPM 2022 Pecutan bersama dengan saya Azhar Hilmi, yang mana hari ini kita nak dengar kupasan teknik-teknik kertas-kertas yang ada untuk pentaksiran yang akan berlangsung untuk murid-murid tingkatan 5. Dan kita bersama dengan Cikgu Juraiti Mokhtar daripada SMK Lancang, Pahang. Jurubahasa isyarat kita Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik cikgu, untuk pendidikan seni visual ni cikgu, ramai juga yang risau ni nak hadapi pentaksiran ni. Macam mana cikgu? Teknik-tekniknya cikgu, silakan. Okey, hari ini cikgu kongsikan teknik macam mana nak menjawab kertas 1 bagi mata pelajaran pendidikan seni visual dahulu ni, Azhar, ya. Ya cikgu. Jadi kita tengok bagaimanakah format dan teknik untuk menjawab kertas 1. Okey, yang pertama macam biasalah kita perlu baca dulu soalan objektif tu. Baik. Kita ada 40 soalan. Jadi murid-murid tak boleh tembak-tembak, kena baca dulu soalan tersebut. Kemudian bila kita dah baca soalan tu, kita kena perhatikan kehendak soalan itu. Terutama bagi soalan yang ada perkataan contoh, kecuali. Okey, yang tu kita kena perhatikan betul-betul kehendak soalan. Kemudian kita kena fikirkan jawapan yang terbaik. Dan sekiranya murid-murid buntu, murid-murid kena fikirkan ikut logik. Sebab pendidikan seni visual ni berkait rapat dengan alam sekitar kita. Okey. Dan yang akhir sekali, murid-murid perlu menjawab. Okey, pastikan murid-murid membulatkan jawapan yang betul di tempat yang telah disediakan. Itu dia. Okey, kemudian cikgu teruskan lagi bagaimana kita nak menjawab teknik soalan-soalan mudah. Ya cikgu. Okey, soalan-soalan mudah. Contohnya, soalan-soalan yang berkaitan dengan bahasa seni visual yang mana murid-murid dah belajar daripada tingkatan 1 lagi. Okey, tajuk bahasa seni visual ni adalah perkara asas yang murid-murid perlu tahu dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, yang mana merangkumi tentang asas seni reka, tata garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan sebagainya. Dan juga kita ada prinsip rekaan. Okey, ada harmoni, kontra, penegasan, kepelbagaian, imbangan, kesatuan, irama dan pergerakan. Yang ni perkara asas yang murid perlu tahu. Azhar? Ya cikgu. Okey, seterusnya cikgu bagilah kita sama-sama berkongsi, kita sama-sama belajar hari ini, kita cuba menjawab soalan-soalan mudah. Baik cikgu. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Garisan-garisan selari yang dilukis semakin rapat akan menghasilkan kesan. Okey, untuk soalan ini sebenarnya murid-murid boleh aplikasi. Contohnya murid dah pegang pensel, okey, murid boleh buat garisan tu di kertas soalan. Bila dia rapatkan kertas soalan, maka terbentuklah jawapan dia, iaitu D, gelap. Okey. Murid-murid kena tahu semakin jarak antara garisan akan menghasilkan ruang yang luas. Okey, tone yang cerah. Jadi bila rapat garisan tu, tone dia yang dihasilkan adalah gelap. Dan ruang akan menjadi lebih sempit dan kecil. Betul, Azhar. Okey, seterusnya. Ya cikgu. Kita pergi pada soalan kedua. Olahan rupa yang berulang-ulang akan menghasilkan. Okey, dalam rupa ni murid-murid kena tahu asas, iaitu kita ada rupa positif dan juga rupa negatif. Tapi dalam konteks soalan ini, soalan tanya kalau rupa itu diulang-ulang akan menghasilkan apa. Jadi jawapan kat sini yang lebih tepat adalah
corak. Contoh kan baju cikgu Ya, cikgu. kita ambil daripada flora bunga. Bila flora ni kita disusun-susun corak motif bunga ni kita susun, kita akan menghasilkan satu corak yang cantik pada karya kita. Tak kisahlah pada baju ke, pakaian ke, ataupun pada permukaan yang rata. Contohnya cikgu. kertas lukisan. Jadi boleh juga dia cuba buat di atas kertas tu, Ya, cikgu, boleh. kan? Sebab tu cikgu cakap ikut logik dan juga murid boleh aplikasikan dalam ruang yang disediakan. Baik. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan cikgu. yang seterusnya masih lagi dalam tajuk bahasa seni visual, iaitu manakah antara berikut merupakan contoh bentuk alam semula jadi? Okey, bentuk alam semula jadi ni murid-murid dah sedia maklum. Kita ada buatan manusia, kita ada alam semula jadi. Ya. Okey. Jadi kat situ kita tengok pilihan soalan yang ada. Saya nak cuba jawab, cikgu. Okey, boleh jawab. Silakan Azhar. Saya mewakili murid-murid di kata 5 dekat luar sana. Baik. Saya rasa kalau salah cikgu betulkan saya. Okey. Saya rasa jawapannya cikgu B, batu. Yes, betul. Jawapannya adalah batu. Sebab soalan ni agak aras kesukarannya agak rendah, ataupun kita kata soalan yang senang, kita boleh fikir logik. Kalau kita tengok yang pertama tu ukiran kayu. Baik. Ukiran kayu dah tentu kita kena ukir menggunakan pahat dan sebagainya. Ya. Dan itu kita yang buat, manusia yang buat. Jadi dia bukanlah alam semula jadi. Okey, yang C, rumah. Rumah siapa yang bina? Ya, Bukan manusia kita, je. manusia, arkitek yang bina rumah. Okey, yang seterusnya tembika. Tembika tu murid-murid mesti tahu tembika tu macam pasu bunga dan Ya, sebagainya. cikgu. Itu pun kita yang buat. Jadi antara pilihan jawapan yang ada, yang paling tepat adalah B. Tahniah pada Azhar sebab dah betul dah jawab. So, A Okey. je. Okey, boleh dapat A dah Lulus, ya. lulus. Okey. Okey. Tadi kita dah bicarakan tentang soalan ataupun aras rendah yang mana kita bincangkan tentang bahasa seni visual, asas dan juga prinsip. Yang seterusnya murid-murid kena tahu ataupun lebih mendalami, kuasai bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Baik. Okey, yang mana tajuk ini adalah tajuk baru dalam KSSM. Okey, Azhar, iaitu dalam bidang ini terkandung perkembangan seni visual di Malaysia, Ya. okey, seni ragam hias, okey, ada pakaian tradisional dan perhiasan diri, juga ada tajuk alat kebesaran dan perhiasan Baik. diraja. Jadi murid-murid kena tahulah sedikit sebanyak mengenai sub-sub topik yang terkandung dalam bidang ini. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, kita belajar sama-sama ya Azhar hari ini. Ya, cikgu. Kalau Azhar rasa nak jawab, boleh angkat tangan. Okey, cikgu. Tajuk yang pertama atau persoalan yang pertama adalah manakah di antara berikut perhiasan yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong? Okey, jadi murid-murid kena tengok perkataan tu, Raja Permaisuri Agong. Okey, pilihan soalan yang ada di situ, gandik diraja, cogan alam, kalung diraja dan pending diraja. Yang ni murid kena fahami. Setiap nama-nama tu duduknya di mana. Baik, cikgu. Contohnya kalau kita kata pending diraja. Pending diraja tu yang mana murid-murid dah belajar adalah tali pinggang. Okey, jadi kita dah tahu kat situ tali pinggang. Jadi mengikut pilihan soalan yang ada situ, kalau Azhar rasa nak jawab Azhar, Saya cuba, cikgu. Okey. Kalau salah mohon cikgu betulkan saya, cikgu. baik. Pada kalau pandangan saya, cikgu, berdasarkan pada soalan ini, manakah di antara berikut perhiasan yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong, saya menjawab A, cikgu. A. Gandik diraja dan kalung diraja, cikgu. Okey, betul lagi. 2 markah untuk Azhar ya. Saya rasa cikgu rasa Azhar dah belajar dulu ni sebelum jumpa cikgu ni. Sebab dia boleh jawab dengan betul. Okey, gandik diraja dan juga kalung diraja adalah pakaian ataupun alat perhiasan yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Masih Baik. dalam bidang ini, terdapat 2 jenis mainan dalaman yang masyhur suatu ketika dahulu. Okey, yang ini murid-murid kena fikir logik. Okey, yang mana persekitaran kita dah terdedah dengan permainan tradisional ya. Baik. Contohnya congkak, batu seremban. Okey, yang pilihan nombor 2 dan 4 tu putu piring dan juga catur. Putu piring tu ada ke permainan putu piring? Itulah, saya sebenarnya saya ingat kalau dia nak letak tadi nasi lemak juga, sebab ada lukisan kita nasi lemak kat sini. Nasi lemak Putu piring. bukan. Nasi lemak dalam pilihan tak ada nasi lemak tak ada, tak ada. Okey, jawapan sebenarnya untuk tajuk ini adalah congkak dan juga batu seremban. Seremban. Okey, iaitu maksudnya dia adalah jawapan bagi B, 1 dan juga
3. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Baik, cikgu. Okey, gambar rajah di bawah menunjukkan perhiasan diraja. Baik. Apakah nama perhiasan tersebut? Okey. Saya tahu, cikgu. Ya, Azhar. Sebab saya rasa macam cikgu dah sebut dah tadi. Ya, betul. Kita Jawapannya teruskan. adalah D, pending diraja. Ya, betul. Wah, 3 nampak? markah Muka untuk bongkar ni, Azhar. muka bongkar Okey, ni. sebab dia terlalu confident. Dia rasa betul dan penuh bersemangat dia jawab. Okey, Ya. maka 3 markah dah Azhar dapat untuk hari ini. Alhamdulillah. Okey, Terima bagus kasih, cikgu. Azhar. Okey, tak apa, kita pergi kepada bidang yang seterusnya. Baik. Kita nak uji lagi Azhar hari ini. Ya, Okey? cikgu. Kita tengok kuasai tajuk seni lukisan pula. Okey, murid-murid dah belajar tentang seni lukisan, seni catan. Kita tengok apakah subtopik yang ada pada tajuk ini. Yang Baik. pertama, murid-murid kena tahu dulu sejarah seni lukisan itu sendiri, maksud seni lukisan, okey, teknik-teknik menghasilkan seni lukisan, apakah media ataupun bahan yang digunakan untuk menghasilkan lukisan, dan beberapa contoh karya serta pelukis yang menghasilkan karya dalam tajuk seni lukisan Azhar. Baik. Okey, kita tengok. Tadi cikgu cakap dah, bila murid tengok tajuk dia seni lukisan, murid kena tahu apakah yang dikatakan dengan seni lukisan. Ya, cikgu. Okey, kat sini kita tengok pilihan A, B, C dan D. Yang A kita tengok teknik menghasilkan karya menggunakan media basah. Adakah menghasilkan lukisan menggunakan media basah? Tak juga, Azhar? cikgu. Tak juga? Bukan tak juga. Jawapan dia memang tidak. Sebab tadi saya nak selamat, cikgu. Okey, Sebab nak selamat. keliru sikit. Tapi Okey. tidaklah, cikgu. Jawapan dia tidak. Okey, baik. Sebab murid-murid kat rumah kena ingat, bila sebut seni lukisan, dia berkaitan dengan media kering. Bila sebut media kering, dia tak ada bahantara yang cair-cair, air-air, tak diperlukan. Seperti cat minyak, poster color, bukan media yang digunakan untuk menghasilkan lukisan. Kalau macam ni kita panggil media kering lah, cikgu. Okey, kalau kita tengok dia menggunakan pensel warna ke, okey, apa-apa saja media yang tak menggunakan bahantara yang lain. Okey. Itu adalah media kering. Media kering. Media Okey. kering kalau kita tengok itu guna media kering, itu maksudnya itu adalah lukisan, bukan catan. Jangan pula bila kamu tengok karya-karya semua kamu panggil lukisan tu cantiknya, lukisan ni cantiknya, tak kalau media kering, ya, itu adalah lukisan. Okey. Tapi bila menggunakan media basah, itu adalah catan. Jadi jawapan kat sini adalah B. Betul tak, cikgu? apa jawapan dia? B. B. Betul jawapan dia. Sebab cikgu dah bagi clue. Berdasarkan daripada apa yang cikgu sampaikan bolehlah Azhar tadi. jawab. Okey, kalau cikgu tak terangkan tadi, mungkin Azhar tak boleh nak jawab. Betul, cikgu, betul. Okey, kita tengok yang kedua. Okey. Seni lukisan boleh dihasilkan dengan teknik berikut kecuali Baik. gosokan, lorekan, silang pangkah dan juga basah atas kering. Jawab Azhar? D. D. Basah atas kering. Okey, kenapa jawab D? Sebab tadi cikgu kata tadi tidak menggunakan media basah adalah salah satu teknik lukisan yang salah. Jadi dia mesti media kering. Jadi bagaimana basah atas kering boleh berlaku, betul tak, cikgu? Ya, betul. Itu yang cikgu cakap tadi, teknik kita ikut logik Azhar. Maksudnya Azhar dah pun mengaplikasi teknik yang cikgu bagi tadi. Tahniah Azhar. Terima kasih, cikgu. Okey, cikgu bagi lagi soalan yang seterusnya, iaitu Okey, alamak. manakah antara media berikut digunakan untuk menghasilkan karya lukisan? Tadi kita dah tahu teknik dia, media kering. Baik. Tapi kita tak tahu media tu macam mana, apa bahan-bahan yang ada. Betul tak? Jadi kat Betul, sini pilihan soalan dia, jawapan dia, yang pertama crayon, Baik. okey, yang ketiga cat, okey, yang kedua akrilik, yang keempat pensel. Okey. Okey. Kemudian kita tengok Jawapan dia. pilihan jawapan dia. Okey. Kalau kat sini kita tengok, kat sini adalah jawapan dia adalah 1 dan juga 4, iaitu crayon dan C. juga pensel. Sebab cat Okey. dengan akrilik menggunakan bahan tara. Baik. Okey, cikgu teruskan. Ya, Kita cikgu. pergi kepada tajuk yang berikutnya, masih Baik. lagi dalam bidang pendidikan seni visual, dalam bidang seni catan. Tadi kita dah belajar lukisan, yang kini kita belajar catan. Catan, okey. Okey, cikgu senang untuk murid-murid faham. Nak jawab ni kena faham dulu maksud-maksud setiap seni catan dengan seni lukisan. Kalau boleh buat jadual perbezaan dan persamaan antara catan dan juga lukisan. Okey, kita tengok, katakan kita buat jadual. Okey, untuk media, bila kita sebut lukisan, media dia kering. Baik. Bila kita sebut media catan, media dia basah. Kalau kita sebut contoh alat dan bahan yang digunakan untuk seni catan atau lukisan adalah pensel, okey, crayon dan sebagainya. Kita tengok pada seni catan, Baik. kita tengok dia menggunakan media basah, contohnya akrilik dan sebagainya. Ya. Okey. Kita tengok, catan ialah proses. Okey, soalan nombor 1, catan ialah proses
Okey, Jawapannya Azhar. adalah C, cikgu. C. Proses menggambar dengan media menggunakan media basah. Betul lagi. Cikgu dah kira tadi. Dah 5 dah, Azhar. Bagus sangat ni. Okey, kita pergi pada soalan yang berikut. Okey. Manakah antara berikut bukan teknik penghasilan catan cat air? Kita dah tahu teknik dia tadi. Kita nak tahu ni teknik ni. Okey, basah atas basah, betul. Kering atas basah, betul. Kering atas kering pun betul. Tapi glazing ni apa? Glazing. Okey, glazing sebenarnya adalah teknik untuk menghasilkan karya yang menggunakan cat minyak. Ingat ya murid-murid, bila sebut glazing adalah cat minyak. Catan cat minyak menggunakan glazing untuk menghasilkan karya yang seakan-akan lut sinar. Okey, seterusnya kita tengok pada tokoh. Tadi cikgu dah katakan setiap bidang kita kena tahulah tokohnya siapa. Kita tengok soalan ketiga. Syed Ahmad Jamal pernah menghasilkan sebuah karya bertajuk Joget pada tahun 1957. Apakah media yang beliau gunakan? Jawapannya kat sini. Bila kamu ingat Syed Ahmad Jamal, ingatnya nama tokoh ni Syed Ahmad Jamal, karya dia adalah cat minyak. Okey, cikgu teruskan lagi pada bidang yang seterusnya. Banyaklah kita belajar hari ni, Azhar ya. Kita teruskan dengan bidang seni craft. Tak lengkap kalau pendidikan seni visual tak ada seni craft. Jadi kita kena tengok seni sulaman, seramik, tekat, anyaman, ukiran, batik. Kita nak tahu teknik-teknik dia, bahan yang digunakan, cara-cara ataupun teknik proses penghasilan sesebuah karya tersebut. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, tempat kosong digunakan untuk menegangkan kain untuk memudahkan seni sulaman dibuat. Okey, pilihan jawapan kat situ ada A dia apa, Azhar? Ram, yes. Okey, yang B penebuk kain, C ribbon dan D jarum jahit. Okay, kita boleh fikir logiknya murid-murid. Adakah jarum jahit boleh menegangkan kain? Boleh? Tak boleh, cikgu. Tak boleh. Jarum jahit dia boleh mencantumkan permukaan kain. Okay, kita tengok ribbon. Ribbon boleh ke? Tak boleh, cikgu. Tak boleh juga. Okey, seterusnya penebuk kain. Penebuk kain memang kita tujuannya untuk tebuk, cikgu. Yes, tebuk. Mengeluarkan sebahagian kain yang kita tak nak. Betul. Jadi bukanlah tujuannya untuk menegangkan kain. Jadi jawapan kat sini adalah Ram. A jawapannya. Okey, kita teruskan lagi. Baik, cikgu. Yang ini murid-murid kena tengok Bila tajuk ni kalau murid tengok je motif macam ni, ini adalah tajuk seni ukiran. Baik. Bila sebut ukiran, perkara yang paling penting murid kena ingat adalah imbangan. Imbangan. Okay, kita tengok soalan dia. Pilih prinsip rekaan yang terdapat pada motif seni ukiran di bawah. Baik. Yang pertama, imbangan. Yang kedua, penegasan. Yang ketiga, kepelbagaian. Dan yang keempat adalah pergerakan. Okey, kat sini agak-agak Azhar, jawapan dia yang mana betul? Ya, cikgu. Boleh jawab? Macam mana, cikgu? Jawapan tu. Soalan 2 ni juga. Ya, betul. Saya nampak, cikgu, berdasarkan pilih prinsip rekaan yang terdapat pada motif seni ukiran di bawah. Tadi cikgu ada sebut pasal imbangan. Ya, betul. Jadi imbangan satu. Okey. Kemudian saya rasa jawapannya adalah imbangan dan penegasan. Penegasan. 1 dan 2. Yes. A. Jawapannya salah. Salah. Saya baru tanya nafas. Salah, cikgu. Salah. Okey, salah. Jadi baguslah Azhar, bila ada salah cikgu boleh betulkan. Betul, cikgu. Okey, untuk tajuk ini, untuk soalan ini jawapan sebenarnya adalah 1 dan juga 4. Okey, imbangan tu kita buat ukiran kayu mesti ada simetri, kita panggil imbangan simetri. Kiri dengan kanan dia mesti sama. Kemudian kalau kita tengok motif, motif awan larat yang ada pada ukiran tu, dia akan menunjukkan seolah-olah ada irama dan pergerakan dalam motif tersebut. Jadi jawapan dia adalah apa tadi? Imbangan dan pergerakan. Ya, betul. B. Jawapan dia B. Okey, cikgu teruskan. Baik, cikgu. Nombor 3. Manakah antara negeri berikut yang mempunyai perusahaan batik yang terkenal di Malaysia? Yang ni kalau salah Azhar tak tahulah cikgu nak cakap apa, Azhar. Betul, cikgu. Negeri yang paling terkenal dengan perusahaan batik adalah negeri Pantai Timur. Iaitu negeri mana, Azhar? Negeri Kelantan dan juga Terengganu. Ya, betul. B, cikgu. 1 dan 4. Jawapannya. Ya, betul. Jawapannya 1 dan 4. Tahniah, Azhar. Terima kasih, cikgu. Okey, kita pergi kepada bidang yang seterusnya lagi. Baik, supaya cikgu. kita sama-sama belajar, Azhar.
Ya, cikgu. Okey, iaitu bidang komunikasi visual yang mana terkandung subtopik seni reka grafik dan juga seni foto. Okey, kat sini kita akan study sikitlah tentang simbol, logo dan sebagainya. Baik. Okey, cikgu bagi dulu soalan 1. Okey, apakah sumber ilham yang menjadi idea utama bagi simbol yang digunakan dalam logo perhilitan? Okey, Azhar tahu tak logo perhilitan? Tak tahu, cikgu. Tak tahu. Betul. Logo Jabatan Perhilitan, cikgu? Ya, betul. Okey, Jabatan Perhilitan saya macam ingat-ingat lupa, cikgu. Okey, macam inilah. Perhilitan ni selalunya berkaitan dengan apa, Azhar? Haiwan, cikgu. Haiwan. Okey, bila haiwan, sebenarnya logo perhilitan kalau kita tengok adalah logo kepala burung kenyalang. Jadi kat sini jawapan dia adalah cikgu. Jawapannya adalah burung. Okey, ini sebenarnya lebih kepada isu semasa. Okey, kita tengok sejauh mana kita tahu keadaan sekitar kita. Okey, seterusnya mengapakah infografik diperlukan dalam menyampaikan informasi? Okey, yang ni senang. Sebab apa? Infografik berkaitan dengan info. Okay. Ya, perkataan info tu dah menunjukkan maklumat. Okey, kat sini jawapan dia yang pertama A, menjimatkan ruang untuk percetakan. Bukan jawapannya. Okey, yang B, info yang disampaikan lebih pada variasi. Betul, mungkin betul. Sebab variasi ni ada tulisan, ada gambar dan sebagainya. Okey, C, grafik yang dipaparkan ada nilai penegasan dan D, mudah memahami maksud maklumat yang kompleks. Okey, jawapan yang paling tepat adalah B. Okey, kita pergi yang seterusnya. Baik, cikgu. Okey, kita tengok kamera pinhole. Pernah dengar perkataan pinhole? Pernah, cikgu. Pernah, Okey, kamera pinhole ni adalah tajuk di bawah tajuk seni foto yang mana berfungsi untuk murid-murid tak perlu baca semua pilihan jawapan. Kena ingat bila sebut pinhole ni adalah objek yang pegun. Ya. Pegun maksudnya statik, tidak bergerak. Jadi jawapan dia adalah A. Merakam imej objek yang pegun sahaja. Merakam imej objek yang pegun sahaja. Baik, cikgu. Kita ada yang seterusnya, cikgu. Last, cikgu. Okey, ni last. Okey. Sikit saja yang ini. Cikgu teruskan dengan soalan yang akhir sekali tentang penghasilan produk. Okey. Apakah pendekatan yang digunakan dalam reka bentuk industri? Baik. Okey. A, mencari pasaran baharu. B, menentukan jenis bahan. C, membaiki produk yang rosak. D, mengubah suai produk yang sedia ada. Okey, kalau kita tengok ke sini bentuk reka bentuk industri ni, kalau Azhar faham tentang apa, Azhar? Kitar semula, cikgu. Kitar semula. Dia apa-apa sahaja yang bentuk industri ni sebenarnya dia memperbaharui ataupun dia membaik pulih ataupun dia menambah baik produk yang sedia ada. Jadi selain daripada tu, saya rasa, cikgu, jawapannya D, cikgu. Mengubah suai. Mengubah suai. Tak salah? Salah. Sebab Azhar dengar cikgu cakap tadi, betul tak? Ya, cikgu. Okey, tapi kita tengok jawapan yang paling tepat adalah sebenarnya A, mencari pasaran baharu. Okey. Sebab kalau kita sebut tentang industri, dia lebih kepada designomik. Contohnya penghasilan kerusi, meja, yang orang kata yang lebih sesuai pada masa kini. Kalau dulu kita tengok meja semuanya 4 segi. Sekarang dah ada bentuk bujur, ada yang berbagai fungsi, walaupun meja banyak fungsi lain. Itu yang kita katakan dengan seni reka bentuk industri itu tadi. Itu dia. Okey, kita tengok yang kedua, pilih yang antara berikut fungsi utama bagi penghasilan model ergonomik dalam reka bentuk industri. Yang pertama, produk yang selamat. Yang kedua, reka bentuk unik, warna produk menarik dan juga sesuai dengan anatomi manusia. Okey, jawapan dia apa, Azhar? Yang ni saya rasa agak sedikit keliru, cikgu. Sebab ada model ergonomik dan reka bentuk industri, cikgu. Saya rasa macam tak berapa pasti jawapannya, cikgu. Okey, cikgu bagilah jawapan dia. Jawapan dia adalah 1 dan 4. 1 dan 4. Untuk menghasilkan produk yang ergonomik, yang pertama dia kena tahu produk itu selamat untuk digunakan. Dan yang kedua adalah sesuai dengan anatomi manusia. Itu dia. Saya rasa 4 ni saya salah ni, cikgu. Ya, 4 salah. Betul. Okey, baik. Itu dia. Kita dah dapat tahu untuk soalan objektif bagi kertas 1, bagaimana teknik nak menjawab seperti yang Cikgu Ju dah kongsikan dengan kita sebentar tadi. Kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Boleh. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Pendidikan seni visual adalah mata pelajaran yang akan kita fokuskan untuk sukses SPM 2022 pecutan bersama dengan saya Azhar Hilmi dan cikgu kita, Cikgu Juraiti Mukhtar daripada SMK Lancang Pahang, dan juga juru bahasa isyarat kita Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik cikgu, untuk kertas 1 dan kertas 2 cikgu kata semua sekali kita akan fokuskan dalam sukses SPM 2022 pecutan ni. Jadi untuk kali ini cikgu kita nak tahu teknik yang seterusnya cikgu, silakan. Okay, kita teruskan lagi dengan teknik yang seterusnya, iaitu kertas 2 yang memegang kod mata pelajaran 2611/2. Kita teruskan. Okey, untuk soalan kertas 2 ni Azhar, kebiasaannya soalan sebelum pentaksiran akan dikeluarkan lebih awal, iaitu seminggu sebelum pentaksiran yang sebenar. Okey, contoh-contoh yang selalu keluar untuk pentaksiran bagi tajuk ini, seni halus untuk melukis ni Okey, yang pertama yang berkaitan dengan figura ataupun aksi seorang atau berkumpulan. Okey, yang seterusnya tentang aksi fauna ataupun haiwan, seekor ataupun berkumpulan. Okey, seterusnya kita ada tajuk yang berkaitan dengan alam semula jadi. Okey, alam semula jadi bergabung dengan alam benda, dan juga ada juga soalan yang berbentuk alam fantasi ataupun alam hayalan. Okey, sebelum kita nak menjawab soalan, soalan diberikan 6 pilihan yang kita pilih satu saja Azhar. Okey, semasa hendak melakar teknik yang pertama, sebelum kita nak melakar tu, kita kena pegang teknik ini. Yang pertama, ketepatan tema. Kita kena pilih soalan dan kita kena lakar ataupun jawab soalan mesti berkaitan dengan soalan minta. Okay, contohnya dalam soalan minta bunga, kita kena lukis bunga lah Azhar. Jangan kita lukis burung pula. Tak tepat lah kan Azhar kan? Macam mana nak dapat markah? Yes, tak ikut kehendak soalan. Yang kedua adalah gubahan. Gubahan ni maksudnya kepelbagaian lakaran kita. Katakanlah kehendak soalan ada alam fantasi tentang taman bunga. Bila sebut taman bunga, mestilah ada bunga. Tapi bunga tak lengkap lah, tak ada daun, tak ada kumbang. Jadi itulah dari segi gubahan ya Zahai Seterusnya tentang jalinan, warna, perspektif dan juga kreativiti ataupun nilai sesuatu penghasilan karya tersebut. Seterusnya cikgu tunjukkan beberapa contoh. Contohnya Zahai supaya kita bersedia. Kita bersedia dari segi kelengkapannya, idea kita. Ini contoh soalan tentang gambaran alam benda, haiwan dan juga suasana. Karya ini cikgu pinjam daripada Cikgu Syaharuddin Matzin daripada Sekolah Model Khas daripada Perak. Kita tengok lagi contoh lagi yang ada. Soalan ni tentang figura haiwan dan juga suasana. Soalan ni nak seekor burung bangau sedang memberi makan kepada beberapa ekor anaknya. Jadi kehendak soalan burung bangau dan juga beberapa ekor. Bila sebut beberapa ekor, mesti lebih daripada satu ekor. Kalau kata kita lukis burungnya satu, anaknya satu, menjawab soalan tak? Tak cikgu. Tak. Sebab tak tepat. Bukan kata tak menjawab langsung cuma tak tepat kehendak soalan tu. Kita teruskan lagi. Kita tengok kan. Yang ini tentang orang hutan. Ini soalan-soalan yang berkaitan dengan haiwan dan juga suasana. Cikgu teruskan lagi contoh yang berikutnya. Ikan. Tadi burung bangau, ada bangau. Lepas tu tadi kita tengok ada gambar ikan. Ini pun ikan lagi. Dan sebelah tu soalan soalan pentaksiran juga. Gambar tentang burung belatuk. Burung belatuk. Seterusnya kita ada gambaran haiwan dan juga sasana. Kalau Azhar perasan kat situ ada gambar tu, ada ular. Cikgu sebut baru saya perasan. Kalau cikgu tak sebut mungkin Azhar tak nampak ada gambar ular kat situ. Yang ini soalan tentang alam benda. Alam benda ni alam yang tak berkaitan dengan kehidupan lah. Maksudnya benda yang tak hidup ni Azhar. Contohnya macam meja, kerusi, alat solek, macam kereta. Ini adalah contoh soalan yang berkisar tentang alam benda dan juga alam semula jadi. Jadi murid-murid mesti mahir lah macam mana nak melukis dan menghasilkan karya yang bentuk alam semula jadi. Seterusnya ada juga soalan alam benda tentang gambar apa tu? Gambar cerek cikgu. Gambar cerek tu biasa gambar tentang suasana perkemahan. Seterusnya ada juga soalan tentang alam benda tentang bakul sampah. Seterusnya
kita tengok kat situ, dia tengok gambaran macam mana kertas itu direnyuk, penyapu yang bersepah. Ini adalah gambaran salah satu daripada tajuk yang keluar dalam pentaksiran. Okey. Seterusnya, kita tengok pada alam fantasi. Kebiasaannya murid-murid setiap tahun sangat suka untuk mengambil tajuk ini sebab soalan fantasi ni soalan yang kita rasa seronok nak jawab sebab dia tak ada satu skema khas untuk soalan tersebut. Okey, yang ini karya ini cikgu pinjam daripada Cikgu Muhammad Azrin bin Azizan daripada SMK St. Mark Butterworks. Okey. Seterusnya, kita tengok ada alam benda juga lagi, ada juga fantasi lagi. Jadi setiap tahun sebenarnya ada soalan yang berkisar tentang alam fantasi, Azhar. Okey, kita tengok yang ini lebih kepada semula jadi. Okey, yang mana kalau kita tengok ada satu soalan tu tajuk tentang tembok batu yang cikgu pinjam karyanya daripada Cikgu Salbani bin Samsuri daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Miharja Kuala Lumpur. Kalau kita tengok kat situ sangat cantik, indah untuk kita pandang. Okey, dari segi warna dan juga dari segi perspektifnya. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang Azhar, cikgu dah bagi banyak beberapa gambaran untuk Azhar. Tibalah masanya untuk cikgu mentaksir Azhar sejauh mana Azhar faham. Jadi cikgu nak bagi satu soalan latihan untuk Azhar. Okay, soalan cikgu, Azhar kena gambarkan ketika cikgu sebut ni, Azhar kena gambarkan suasana tu. Anda dikehendaki menggambarkan keadaan sebuah bandar yang indah dan menarik. Bandar tersebut dihasilkan melalui pelbagai jenis manisan, gula-gula, kek dan sebagainya. Gambarkan suasana tersebut dengan memberi penekanan kepada warna, bentuk dan juga ruang. Okey, kalau Azhar dah dapat soalan ni, benda pertama yang Azhar kena buat adalah gariskan kehendak soalan. Dia nak bandar, manisan, gula-gula, kek dan sebagainya. Dan juga kehendak soalan mesti suasana dan menitik beratkan tentang warna, bentuk dan juga ruang. Jadi jom kita melakar terlebih dahulu. Saya berdebar ni cikgu, teruja tapi berdebar. Tak apa, saya nak belajar, saya nak sangat belajar dengan cikgu. Cuma dalam masa yang sama cikgu, saya alalang tengah nak siapkan ni cikgu. Kalau ketika pentaksiran berlangsung, berapa masa yang sesuai sebenarnya untuk melakar dan mewarna ni cikgu? Baiklah. Okey, dalam pentaksiran sebenar, untuk pentaksiran sebenar, murid diberikan masa selama 3 jam. Walau bagaimanapun, kita kena susun masa kita dengan masa yang sesuai untuk lakaran murid-murid seeloknya jangan terlalu lama. Kalau boleh durasi antara 5 hingga 8 minit sahaja. Jangan terlalu lebih sebab masa yang panjang tu sebenarnya untuk kita memurnikan karya kita, untuk mewarnakan karya kita. Okey, masa nak melakar ni Azhar, benda pertama Azhar kena ingat adalah mesti seimbang. Okey, sebab dalam seni kita ada konsep keseimbangan. Okey, yang seterusnya tadi cikgu ada sebut tentang ketepatan tema. Okey, tema nak tentang gula-gula, manisan, kek. Okey, jangan pula Azhar lukis gambar kereta lah. Okey, gambar bangunan tinggi. Bangunan tu kalau Azhar nak lukis, Azhar buatlah daripada gula-gula. Baik cikgu. Okey. Masa yang sesuai adalah 5 hingga 8 minit saja Azhar. 5 hingga 8 minit cikgu. Untuk lakaran. Lakaran tak perlu detail kerana warna tu nanti kita perlukan masa yang panjang. Okey, kalau dah siap lakar, Azhar dah boleh warna. Okey, untuk menghasilkan kertas 2 ni, lakaran ataupun lukisan kertas 2 ni, murid-murid boleh pilih sama ada menggunakan media kering ataupun media basah. Okey. Jadi benda yang paling penting untuk murid ingat adalah semasa nak masuk pentaksiran tu nanti, sediakan alat dan bahan yang cukup. Supaya tak adalah masa tengah buat tu berus tak ada, air tak ada. Okey, pastikan sebelum pentaksiran dah siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Okey, cikgu dah siap lakar ni, cikgu nak warna. Saya pun dah siap lakar cikgu, tapi saya lakar tadi guna pensel dulu, ni saya pekatkan. Saya nak tunjuk dekat cikgu, cikgu okey ke cikgu? Okey, boleh. Tapi cikgu jangan gelak saya cikgu. Tak apa, gelak sikit je.
Ini cikgu. Cikgu nampak ada kek. Betul cikgu. Ada lollipop, ada betul. coklat tu, gula-gula tu. Ya, cikgu. Okey, boleh teruskan. Setakat ni memenuhi kehendak cikgu. Ya, masih memenuhi kehendak. Okey, warna kan ya? Sebab soalan kata penekanan kepada warna. Ya. Jadi gunakan warna-warna yang ceria, okey? Warna-warna yang kita nampak sedapnya. Macam tu. Okey. Teruskan. Okey, kat sini Cikgu nak Azhar menggunakan lukisan iaitu media kering. Jadi Cikgu nak Azhar gunalah pensel warna yang telah disediakan. Okey, untuk media kering ni sebenarnya murid-murid banyak diberi pilihan. Sama ada nak guna oil pastel pun boleh. Okey, murid boleh menggunakan oil pastel. Okey, untuk Cuba cikgu, bila cikgu sebut pasal berkenaan dengan media kering dan media basah ni, sebenarnya ada perbezaan markah ke cikgu? Okey, sebenarnya tak ada perbezaan pun. Setiap media yang digunakan kita ada piawaian yang ditetapkan. Okey, contohnya boleh juga guna pensel warna yang biasa. Okey, pensel warna pun boleh. Baik. Kemudian nak guna media basah pun boleh. Kalau murid-murid lebih selesa menggunakan watercolor, boleh gunakan watercolor. Okey. Jadi cikgu dah terangkan, mari kita buat Azhar, kita nak tengok karya siapa yang paling menarik. Dekat sini cikgu guna media kering. Bila media kering, media basah cikgu guna media basah, cikgu perlukan berus, perlukan air, cikgu perlukan palet untuk membancuh warna. Okey cikgu. Okey, cikgu gunakan warna yang terang. Okey, untuk kertas 2 ni, kalau murid-murid senang untuk arrange masa, nak susun waktu, warna kawasan yang luas dulu. Contohnya background dulu. Okey. Azhar dah warna belum? Saya dah start mewarna cikgu. Warna cantik-cantik Azhar. Pastikan Azhar warna dalam keadaan kemas dan teliti Azhar. Baik cikgu, saya dengan mewarna tadi saya dah seronok cikgu, tapi bila cikgu kata hati-hati kena kemas tu saya risau balik cikgu. Tak apa, jangan risau. Biar risau sekarang. Betul. Okey. Kita sama-sama mewarna. Cikgu dah mula mewarna juga cikgu? Ya, cikgu dah mula mewarna dah. Baik. Cuma bezanya cikgu gunakan media basah cikgu. Ya, betul. Cikgu menggunakan media basah. Media basah ni banyaklah sikit dia punya alat dan bahan dia. Okey, kita buat cantik-cantik ya. Bersih-bersih. Pastikan pemilihan warna yang tepat. Okey, warna gula-gula ni, kita tahu gula-gula ni untuk kanak-kanak. Jadi warnanya mestilah ceria Ya cikgu. Okey, untuk mewarna media basah, macam mana murid tahu, kita ada 4 teknik. Basah atas basah, basah atas kering, kering atas kering, kering atas basah. Macam yang cikgu guna sekarang ni adalah kering atas kering. Cikgu nak tunjuklah sikit. Ini teknik cikgu buat kering atas kering. Cikgu buat tu pun dah lawa lah cikgu. Cikgu baru menggunakan satu warna je warna merah jambu cikgu guna Okey, cikgu nak warna lagi ni. Cikgu nak bagi cantik-cantik, kemas-kemas, nak tunjuk ke Azhar bahawa seni itu indah. Saya tadi teringin nak tunjukkan cikgu, tapi bila cikgu dah tunjuk cikgu punya, saya rasa macam terbatal hasrat saya nak tunjukkan cikgu. Kenapa macam tu? Okey, kita kena yakin. Yes, kita kena yakin pada diri kita sendiri. Saya tunjuk dulu juga Ini saya tunjuk buah ceri saya letak atas kek. Tapi cikgu cakap tadi perlu ketelitian. Jadi ini sebagai draft orang panggil. Okey, betul. Menarik. Untuk yang orang kata first layer tu boleh diterima. Kalau nak cantik lagi, Azhar kalau nak cantik lagi, Azhar kena tambahkan beberapa warna lagi supaya buah ceri tu kelihatan 3D. 3 dimensi. Boleh pekatkan sikit warna tu, masukkan warna merah, tekankan pensel tu bahagian yang gelap, tak nampak cahaya tu mesti gelap. Okey, kat bawah ceri tu gelapkan lagi warna merah, campurkan sikit warna jingga dan hujungnya sikit warna kuning. Barulah kita nampak buah tu seakan-akan buah ceri sebenar. Baik cikgu. Okey, boleh buat pembetulan tu Azhar. Belum terlambat lagi. Saya takut tapi saya bersemangat balik cikgu. Okey, teruskan. Okey, kita teruskan cikgu. Tadi cikgu kata kita menggabungkan elemen warna tadi cikgu Betul. Ada jingga dan juga kuning cikgu. Okey. Baik, jadi kita nak menghasilkan orang kata apa, ketelitian. Kalau tadi kita buat lukisan tu hanya lebih kurang 8 ke 5 hingga 8 minit saja. Itulah wajaran masa yang pada cikgu sesuai lah. Jangan terlalu lama untuk melakar, sebab bila kita dah ambil masa lama untuk melakar, masa untuk mewarna dan kita nak memurnikan karya kita dah tak banyak. Cuba cikgu, dalam ketika pentaksiran berlangsung tu juga, boleh ke kalau kita bawa contoh lukisan, contoh nak sebagai ambil idea ataupun ilham? Tak boleh. Sebab soalan kertas 2 ni kebiasaannya dikeluarkan seminggu sebelum pentaksiran sebenar. Jadi bila dia dah keluar awal, murid-murid dah berlatih dulu. Tak boleh bawa lah lakaran tu semasa pentaksiran.
Itulah pentingnya persediaan awal. Okey, itulah pentingnya orang kata apa? Persediaan tadi cikgu kata kan. Betul. Jadi cikgu teruskan, banyak lagi ruang cikgu nak warna ni. Itulah cikgu. Selalunya untuk mengambil masa untuk kertas 2 ni maksudnya 5 ke 8 minit buat lukisan tu, jadi berbaki masa tu fokus kepada mewarna je cikgu. Betul. Sebab itulah masa untuk kertas 2 ni diberi selama 3 jam. Lama tu. Okey cikgu, selalunya contoh cikgu, macam mana kita nak dapat idea? Yalah, bila sebut pasal lukisan ni dia terkait dengan idea sebenarnya, nak mencantikkan, nak buat apa, mengindahkan lagi. Jadi kalau ketika pentaksiran macam mana kita nak, mungkin ada tips cikgu nak dapatkan idea. Ni nak korek rahsia cikgu Azhar ni. Ya cikgu. Okey, tak apalah, cikgu kongsilah ya. Cikgu kongsilah ya. Okey, untuk mendapatkan idea, oleh kerana soalan ini akan keluar seminggu lebih awal, maka murid-murid bolehlah buka internet. Dapat soalan, cari dulu. Okey, cari dulu dekat internet yang berkaitan. Kemudian cuba lukis. Tiru. Dalam seni kita ada teknik imitasi. Peniruan. Kita tengok, kita cuba lukis, kita tiru semula. Lepas kita dah tiru dalam bentuk lakaran, kita cuba warna pula. Baik. Warna banyak jenis kan, ada media kering, media basah. Kalau cuba tengok media basah, warna dia tak bright, tak cantik, kita cuba tukar warna media kering pula. Macam tu lah. Okey. Jadi maksudnya persediaan untuk idea tu daripada awal lah cikgu ya? Betul. Bukan pada waktu tu saja. Okey, faham. Okey cikgu, setakat ni kita mungkin kita nak tengok hasil murid-murid rakan kita di rumah, nak tengok hasil yang kita berjaya buat setakat ni. Betul. Boleh ke cikgu? Boleh. Kita tunjuk, kemudian kita nak sambung lukisan kita. Okey, ini setakat yang saya buat berdasarkan cikgu bagi tips tadi, dan cikgu kata adalah kita perlu kepada penelitian dan juga gabungan untuk menghasilkan 3 dimensi. Jadi setakat ni saya dah berjaya menghasilkan 2 dimensi dulu cikgu. Sebelum terhasil 3. Nampak dah. Itu yang kita sebutkan tadi, kita kena ada tone warna ataupun kita kena ada bayang-bayang supaya gambaran yang kita lukis tu kelihatan seakan-akan hidup. Okey. Cikgu belum lagi lah untuk layer kedua, masih lagi layer yang pertama. Okey. Buat teliti sebab kita nak hasil yang cantik. 3 jam tu bukan masa yang pendek. Kita kena gunakan sebaiknya. Itu dia. Baik, kita nak berhenti rehat seketika sementara saya dan cikgu nak menghasilkan lukisan kami ni, nak warnakan dengan warna yang lebih indah untuk anda. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Azhar Hilmi untuk Sukses SPM 2022 Pecutan dan Pendidikan Seni Visual. Kita bersama dengan Cikgu Juraiti Mokhtar daripada SMK Lancang Pahang, dan juga Cikgu daripada Jurubahasa Isyarat kita, Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman, Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik cikgu, lukisan yang kita kena hasilkan untuk kertas 2 dalam masa 3 jam. Cikgu ada sebut yang mana perlu teliti, faham dulu kehendak soalan, kemudian kita perlu lakar dulu, dalam masa 5 ke 8 minit, kemudian baru warnakan cikgu. Ya, betul. Jadi kita nak tengok hasil ni cikgu. Ya, cikgu nak tengok yang Azhar dulu. Alamak, saya nervous cikgu. Jangan nervous. Kita tunjukkan. Okey, kalau saya salah mohon cikgu betulkan saya. Kalau saya betul, cikgu jangan puji sangat, takut saya belagak cikgu. Baiklah. Okey, ini dia hasilnya cikgu. Cantiknya. Okey, cikgu nampak ada perubahan yang Azhar buat tadi tu dari buah ceri tu. Okey, dari segi ketepatan tema yang dilukis oleh Azhar ni memang sangat tepat. Tahniah cikgu ucapkan. Terima kasih cikgu. Kalau ada 10 bintang, cikgu bagi 9.5 bintang. Wow, banyak tu cikgu. Banyak sangat cikgu dah bagi sebab cikgu nampak sangat cantik, kemas, dan paling penting menjawab soalan. Okey, dari segi keseimbangan, kalau kita tengok tak ada ruang kosong yang Azhar tinggalkan. Penuh. Kalau kita tengok gambar cupcake yang Azhar lukis tu, rasa nak makan Azhar. Itu dia cikgu. Okey, dan penggunaan warna dalam kertas soalan memerlukan warna. Penekanan warna kalau kita tengok pada pelangi yang Azhar buat tu, nampak sangat cantik, kemas warnanya. Jadi cikgu nak teruskan. Saya rasa macam nak riak dah cikgu. Jangan riak, tak baik. Yang dekat rumah, kalau anda nak percaya ataupun tidak, tu terpulang kepada anda lah. Yang penting ini adalah hasil yang telah saya hasilkan.
Okey, cikgu. Bagus. Cikgunya, cikgu. Okey, tak apa. Cikgu nak tunjuklah. Walaupun tak semenarik macam yang Azhar lukis, tapi cikgu bangga dengan hasil kerja cikgu. Kalau yang Azhar tadi menggunakan media kering, yang cikgu ni menggunakan media basah. Media basah. Cikgu gunakan poster warna. Okey. Jadi cikgu nak tunjuk, kalau kita tengok dekat depan kitanya, Azhar, kawan-kawan kita sebenarnya dah cuba jawab soalan ini. Kita tengok ada beberapa jenis karya, ada 5 karya kat situ. Dan karya yang paling menarik, kita boleh tengok yang kat depan tu. Yang itu markah dia akan lebih lagi. Ya, benar, yang ni cikgu. Ya, betul yang itu. Kenapa kerana dia mempunyai tone warna yang menarik. Kalau kita tengok, dia ada pencahayaan kat situ, ada teknik pencahayaan dia. Okey, murid-murid boleh tengok ya. Tengok kat rumah boleh buat latihan. Okey, kalau kita tengok kat situ dari segi bentuknya, dari segi warnanya, garisannya, keseimbangannya, semua sebelengkap, Azhar. Okey, jadi ada Azhar nak tanya apa-apa cikgu ke? Okey, saya nak tanya cikgu tadi. Cikgu ada sebut berkenaan dengan dalam banyak-banyak seni yang kita belajar, seni lukisan, seni catatan. Jadi bagaimana cikgu kalau kita nak hantar catatan sekiranya catatan kita masih basah, cikgu? Okey, kalau dalam pentaksiran, kita nak hantar dah lukisan kita ataupun karya lah, kita kata catatan kita lah. Alamak, catatan saya masih basah, macam mana nak hantar nanti lekat pada orang lain? Jangan risau. Kebiasaannya cikgu akan ada alat pengering. Boleh hantar dia pada waktu yang telah ditetapkan. Tak ada masalah untuk itu. Jangan bimbang, Azhar. Jadi kalau untuk mereka yang mungkin orang kata apa, nak menghadapi untuk kertas 2, mungkin persediaan awal cikgu untuk nak ambil pendidikan seni visual kertas 2 ni, cikgu. Okey, untuk persediaan awal, yang pertama macam biasalah, keluar je soalan, murid kena baca soalan dulu. Ada 6 pilihan, pilih yang betul-betul kena dengan jiwa. Ada orang ataupun ada murid yang suka tentang figura, okey, tentang manusia, okey, pandai lukis abdomen dan sebagainya. Jawab soalan yang betul-betul yakin yang kita boleh buat. Okey, jangan ikut kawan. Kalau sesetengah pelajar murid yang mana dia tak pandai nak berkarya sangat, mereka boleh memilih tajuk fantasi. Tajuk fantasi macam kita buat sekarang ni, fantasi. Benda yang tak wujud tapi kita cuba wujudkan. Okey, bila kita dah ready, kita dah pilih salah satu soalan yang kita betul-betul suka, kita nak buat, kita kena sediakan alat dan bahan yang kita nak gunakan. Saya suka dengan apa yang cikgu sebut tadi. Maksudnya jangan ikut kawan, tapi bergantung kepada diri kita sendiri. Betul. Sebab kita je tahu kan kelebihan kita di mana. Dan cikgu sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung rancangan kita untuk sukses SPM 2022 pecutan ini untuk pendidikan seni visual. Saya rasa sangat sekejap sebab saya rasa macam nak melukis lagi. Banyak ni kan, nak rasa cantik pula. Okey, mungkin sebagai rumusannya cikgu untuk pendidikan seni visual yang telah kita bongkarkan teknik-tekniknya sebentar tadi. Okey. Kesimpulan yang cikgu boleh buat hari ini murid-murid perlu bersedia dari segi mental dan juga fizikal, dan jangan lupa sebelum masuk pentaksiran, sediakan bahan dulu. Alat peperangan tu mesti ada lengkap dulu, barulah kita senang untuk menjalani pentaksiran kita. Itu dia. Baik, dan kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Juraiti Mokhtar daripada SMK Lancang Negeri Pahang, jurubahasa isyarat kita Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman daripada Institut Pendidikan Guru Ilmu Khas Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kerana sudi bersama kita membongkarkan rahsia teknik-teknik menjawab untuk pentaksiran bagi kertas 1 dan kertas 2 pendidikan seni visual. Baik, semoga berjaya dan terus sukses kepada semua bakal-bakal calon SPM 2022. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.